kita ni datang demi untuk mengutip ilmu yang mana kita boleh guna dan akhirnya kita beramal dengannya. Dan amal-amal ni lah insya-Allah sebenarnya akan bawa kita ke syurga nanti kan. Itulah harapan kita. Jadi insya-Allah tahniah pada semua yang hadir pada hari ini. Jadi kita mula dulu program kita dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Kita dah mula dengan ayat suci Quran. Jadi apa khabar semua? Sihat ke? Buka dulu mic. Nak dengar ni suara-suara yang intan belia belaka ni. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okay, Alhamdulillah. Okay, tajuk hari ni, tajuk dia berkenaan dengan, siapa tahu? Salam taubat. Masya Allah, terima kasih Puan Farida. Betul sekali, berkenaan dengan taubat. Taubat ni sangat sebenarnya mudah, tapi apabila comes into practical ataupun kita kata nak realitinya, sangat menuntut kepada apa kita panggil kekuatan jiwa kita kan. Kadang ada orang taubat, lepas tu buat balik. Macam mana nak dapat? Betul-betul kan? Kena betul-betul menjahadah. Masya Allah, betul-betul menjahadah. Kadang-kadang ada taubat yang saja-saja nak taubat je tapi buat balik itu yang kita tak nak. So hari ni kita akan bercakap berkenaan dengan taubat. Jadi sebelum tu, ambil masa 2 minit untuk semua pergi ambil Quran terjemahan. Okay. Kalau dah ada buat thumbs up. Okay, dah ada. Okay, jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Raihan Ishak, merupakan JK Jawatan Kuasa Ikram Titi Wangsa yang menganjurkan program ni lah. Kita perkenalkan. Okey, nama diberi Puan Siti Zaitun Abdul Aziz. Okey, yang bertudung kecil molek ni, yang bertudung warna ni. Bye-bye sikit. Timbalan pengetua di Sekolah Menengah Adeni. Sekolah Menengah Islam Adeni. Tahu tak? Ada siapa yang tahu tak? Dekat Jalan Ampang tu. Special ni sekolah ni. Okey. Lepas tu mempunyai 6 cahaya mata, betul? Ya. Okay. Dan berasal daripada Jalan Tok Pahang. Siapa orang Pahang kat sini? Siapa orang Pahang kat sini? Puan Jamilah orang Pahang. Saya. Orang ni orang Pahang. Kampung mana tu? Tahu. Tak faham. Okey, Puan Siti Zaitun pernah menjadi ketua wanita dulu. Saya ingat sesi saya juga bersama dia bawah dulu. Ketua wanita Ikram KL. KL ni ada 6 kawasan bawah dia tu. Ini kita bercakap dengan ketua wanita Ikram KL dulu. Sekarang ni dia dah melepaskan tugasan kerana ada banyak tugasan yang lain. Okey, tapi sekarang ni dia adalah Ikram, sebahagian daripada Ikram Setiawangsa. Alhamdulillah, kita sedikit sebanyak latar belakang speaker kita. Jadi insya-Allah tajuk yang akan disampaikan pada hari ini berkenaan dengan taubat. So, taubat ni sangatlah signifikan pada kita pada hari ini. Kalau kita tengok balik apa yang terjadi, Allah dah berikan banyak petunjuk-petunjuk yang kita ni memang di akhir-akhir zaman sangat. Memang kita di akhir zaman, betul tak? Tapi kematian tu setiap lagi berganda ni ketika COVID ni datang. Orang yang tak sakit apa-apa tiba-tiba terus pergi kan. Jadi sebenarnya ketika tanda-tanda itu semakin dekat dengan kita kena bersedialah persediaan kita tu. Antara persediaan yang paling kita kena buat adalah persediaan untuk membersihkan jiwa kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan kan. Okay, saya ingat dalam satu hadis sebelum kita mulakan tajuk ni, kita jemput speaker, mungkin kiranya kita petik dalam satu hadis daripada Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah pernah mengatakan, dia mendengar Rasulullah berkata, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku ni bertaubat 100 kali setiap hari. InsyaAllah. Ni sahabat mendengar hadis riwayat Muslim. Mendengar Rasulullah berkata demikian. Maksudnya Rasulullah beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah satu bentuk yang nak mengatakan kepada kita, harta kita ni manusia kita biasa, bukan yang Rasul kan. Rasul sendiri pun bertaubat 100 kali, apatah lagi kita kan. Jadi istighfaran. Jadi itu hadis untuk pembuka pada hari ni, dan secara deepnya kita akan jemputlah speaker kita, iaitu Ustazah cikgu boleh, Ustazah pun boleh. Kita panggil, nak panggil cikgu ke panggil Ustazah ni Kak Tun? Cikgu. Cikgu dia biasa dengan cikgu.
Kita jemputlah Cikgu Zaitun untuk Okey. ke depan. Ke depan lah untuk memberikan tajuk kita hari ni. InsyaAllah silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Adik Raihan. Jazakillah khairan. Dan juga kepada penganjur Ikram Titi Wangsa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah. Gembira pagi ni. Alhamdulillah dapat jumpa ramai yang dah lama tak jumpa walaupun dalam alam maya saja ya. InsyaAllah kita akan berjumpa secara fizikal tak lama lagi lah insyaAllah Dah jalan pun makin penuh dah jalan pun dah mula nak jam, orang dah keluar sana sini Alhamdulillah, kita manjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah pagi ni kita masih bernyawa lagi, masih bernafas. Yang menjadi tanda tanya kepada kita bila kita nak berjumpa dengan Allah tu, Allah rahsiakan. Allah rahsiakan. Jadi tak ada pun seorang pun yang tahu bila Allah nak panggil dia, dalam keadaan macam mana, di mana. Jadi kita wajar sangat kita bersedia untuk hari yang sangat hebat kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa dengan Allah nafsi-nafsi. Apa tu nafsi-nafsi? Sendiri-sendiri. Seorang-seorang, tak ada orang teman kita. Tak ada mak ayah, tak ada suami, tak ada anak, tak ada rakan karib, semua tak ada. Kita jumpa Allah sendiri-sendiri. Jawab depan Allah. Itu yang kita takut Allah ingatkan kita Al-Quran. Okey. Tadi sempatlah juga kenal sikit-sikit kan, tapi rasanya ni alhamdulillah kita ada 33 orang dalam Google Meet ni. Pertama saya mengucapkan tahniah pada semua yang hadir pada pagi ni. Allah pilih kita, alhamdulillah, untuk berada di dalam majlis ilmu. Saya sukalah nak mengingatkan diri saya dan juga kakak-kakak dan sahabat-sahabat semua dalam ni. Sebenarnya kita berada di dalam taman-taman syurga. Mari kita luruskan niat kita. Itu yang pertama, luruskan niat kita. Kita hadir semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah dalam menuntut ilmu, dalam majlis kita berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran, insya-Allah jadi kita ada Saniah. Saniah ni office mate saya, alhamdulillah. Okey. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Saya nak sebut satu hadis sebelum masuk tajuk kita pada pagi ni. Suka saya nak mengingatkan balik semua sahabat-sahabat yang saya kasihilah di sini berkenaan dengan menuntut ilmu. Ada hadis dalam hadis Imam Nawawi, hadis 40 Hadis 40 ada sebut, hadis ni panjang tapi saya ambil sikit saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan. Saya suka nak ulang hadis ni. Barang siapa yang menempuh satu jalan, macam kita menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan untuknya ke syurga. Ini hadis sahih. Hadis sahih dalam hadis 40
40. Hadis yang ke-36. Boleh semak ya, siapa ada buku hadis 40 boleh semak baca tu. Panjang ni hadis ni tentang menutup aib saudara, tentang menolong saudara dalam kesusahan dan disebut juga tentang menuntut ilmu. Jadi memang kita ni kalau nak cari jalan nak pergi ke syurga, kena banyak menuntut ilmu. Kerana janji Rasulullah, Allah akan mudahkan jalan ke syurga untuk orang yang selalu menuntut ilmu. Itu jadi jangan rasa pengorbanan kita ni sia-sia. Tidak sia-sia. Bukan benda yang mudah ya. Kita boleh je nak lepak-lepak lagi Sabtu Ahad ni penat dia kerja, boleh je. Nak pergi sana sini, nak pergi jalan dah lama tak keluar, boleh je. Ataupun macam-macam alasan lah ada. Tapi Alhamdulillah Allah pilih kita berada di dalam majlis ini. Mudah-mudahan ia mendatangkan kebaikan pada kita semua. InsyaAllah ya, kita harapkan dia akan menjadi asbab untuk kita mudah masuk syurga, insya-Allah. Itu satu. Yang kedua, hadis yang kedua berkenaan dengan menuntut ilmu. May yuridillahu khairan falyufaqqihhu fid-din. Nabi kata, barang siapa Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah berikan dia kefahaman tentang agama. Jadi kita nak jadi baik ni, Allah kata kalau dia nakkan kebaikan pada seseorang tu, dia akan menjadikan orang tu fiqh ataupun faham tentang agama dia. Ya? Kita faham agama kita. Jadi macam mana kita nak faham agama kita? Kita kena belajar. Kita kena baca Quran dan faham Quran. Kita kena baca hadis dan faham hadis. Kita kena baca selok-belok tentang agama kita supaya kita faham dan bolehlah menjadikan diri kita baik. Ya, kita nak jadi anak-anak kita baik pun macam itu juga. Tak ada jalan ringkas, no shortcut. Kata tak ada jalan pintas lah ya, mesti dengan ilmu. Sebab tu Islam sangat mementingkan ilmu. Kita tengok je lah ayat Quran yang pertama tentang ilmu. Iqra. Allah suruh kita membaca. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah evidence ataupun bukti bahawa menuntut ilmu tu sangat dipandang tinggi dalam Islam. Sangat diletakkan, kepentingannya sangat utama. Okay? Baik. InsyaAllah kita masuk pada tajuk kita pada hari ini. Boleh Kak, saya nak bertanya. Saya ni cikgu, saya suka nak bertanya. Tanya dulu. Boleh jawab, tak ada betul salah. Ya? Boleh je cuba. Soalan saya, soalan cepu mais. Soalan ni, kalaulah kita ni diberi peluang tahu bila kita mati, kita akan mati beberapa jam saja lagi. Kita akan mati beberapa jam saja lagi. Agaknya apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Siapa boleh jawab? Kita diberitahu, okey, simpulan, awak akan mati lagi 4 jam. Okay, apa benda yang simpulan ni nak buat? Ya, boleh cuba. Bertaubat. Nak masuk syurga. Okey? Baik. Apa lagi? Apa lagi kita nak? Nak makan sedap, nak pergi tempat yang best. Apa lagi yang kita nak? Apa yang kita nak dalam 4 jam tu? Yang kita rasa benda lain tak penting dah. Itu yang penting. Sedekah semua Ustazah. Sedekah. Okay, sedekah. Okay, lagi bagus. Mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Bagus. Okay, ada lagi. Okay. Minta maaf pada sesiapa yang pernah buat salah. Minta maaf pada sesiapa yang pernah buat salah. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, itu antara jawapan-jawapan yang kita boleh kita boleh fikirkan lah ya. Ada kan orang yang diberi peluang, dia tahu dia akan mati. Orang yang dihukum gantung, okay, pagi besok hukuman akan dikenakan pukul 7 pagi atau pukul 6 pagi. Pagilah biasanya kan. Malam tu memang tak tidur dah. Apa benda yang dia nak? Jawapannya, sebagai manusia,
kita nak macam disebut oleh Suzana tadilah ya, kita nak minta maaf pada semua orang yang kita buat salah, kita nak bertaubat, kita nak bersedekah, segala amal baik kita nak buat ya, yang boleh menghapuskan dosa kita nak buat. Taubatlah terutamanya ya, kita boleh rangkumkan. Sebab apa? Sebab tak ada pun seorang daripada kita semua ni yang 35 orang yang kat sini ni yang lepas daripada melakukan kesilapan. Kerana itulah manusia. Kalau tak, kita tak panggil manusia, kita panggil malaikat. Malaikat tak pernah buat salah. Kita manusia, kita lupa, kita kadang-kadang tersilap langkah, kadang-kadang kita terlalai, ya. Kadang-kadang kita tak dapat kawal hawa nafsu kita. Nak juga buat, tahu dah salah, buat juga. Itulah namanya manusia, tapi Allah dengan rahmat dia, sifat Allah ni, rahmat Allah ni sangat luas. Sangat luas. Dan satu daripada rahmat yang Allah bagi pada kita ialah memberi kita pintu taubat. Membuka kita peluang untuk bertaubat.